Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cukup OP boleh? Hari ini kita akan bercerita dalam siri siapa? Suruh tanya Dr. Zakrul. Ceng. Sekarang ni saya di Cyberjaya Specialist. Hari ini saya bertugas pukul 6 sampai 9 dan bersama saya pelajar-pelajar saya pada hari ini. Pasal hari ini kita terus teaching CUCMS sekali. Jadi saya kenalkan diri mereka dulu. Siapakah nama anda? Amira. Pelajar tahun 5 Amira. Tan. Pelajar tahun 5 Tan. Aisyah. Pelajar tahun 5 Aisyah. Atika. Pelajar tahun 5 Isyraq. inilah baka-baka pupus ni. Okey. Dari segi bila kita lihat pelajar perubatan pun tengok seorang je lelaki. Salah ke poligami? Salah. Okey. Hari ni saya akan bercakap banyak topik yang you all request dalam tadi sama ada sawan, tuberous sclerosis, apa lagi, ada yang request autism, ada yang request dari segi growing pains, influenza vaksin. Saya rasa vaksin mengenai influenza saya dah cerita agak detail. Cuma hari ni saya akan bercerita mengenai air dalam perubatan. Pasal apa? Sekarang di negeri Selangor, pasal saya kat Cyberjaya ni rupanya tak ada air, tuan-tuan. Dan pelajar-pelajar saya yang pakai semat comel ni, aku tak tahulah mandi ke tidak. Tapi diorang pun mengalami masalah air di kampus. Okey, kita akan cerita mengenai air. Pasal ada dua benda yang berlaku sekarang. Satu, banjir di pantai timur dan juga Terengganu, banjir di pantai timur dan juga Johor. Dan yang kedua, di Selangor yang tak ada air. Mari kita nak lihat kepentingan air dalam perubatan itu sendiri. Okey. Jadi kita fokus pada Selangor. Pasal sekarang ni saya dekat negeri Selangor ni dulu, yang mana kita bercakap mengenai penyakit-penyakit bila tiada air. Okey, bila tak ada air. Especially melibatkan pelajar-pelajar saya ni sendiri, yang mana diorang mementingkan air, memerlukan air. Okey. Jadi bila kita kata air, bila you all datang dalam keadaan tak ada air, apakah penyakit-penyakit yang boleh berlaku? Pertamanya adalah penyakit-penyakit basic sekali adalah masih juga fecal oral route. Penyakit-penyakit berkaitan dengan cirit-birit, taun, salah makan, itu semua. Pasal apa? Pasal bila you all makan di luar, bukan di rumah, kebersihan tempat makanan adalah terjejas. Pasal mereka takkan basuh dengan sebersih-bersihnya, pasal macam ada sos air untuk basuh. Kedua, sos bukan untuk basuh peralatan itu saja. Dari segi food handler tu sendiri nak membersihkan diri itu untuk menyediakan makanan pun akan menimbulkan keraguan. So tuan-tuan kena ingat, bila kita kata air, bila tak ada air pun akan menyebabkan masalah kepada kita kata banyak benda melibatkan fecal oral route. Jadi berbeza dengan apabila pula di Kelantan, Terengganu atau di Johor, bila banjir air terlalu banyak, cuma air tercemar. Nampak dua benda berbeza. Satu, tak ada air sampai tak basuh diri, tak bersihkan diri, tak basuh tangan. Macam saya sekarang ni, kalau pesakit datang sekejap lagi, macam mana saya nak basuh tangan? Pasal tangan air tak ada. So kejap lagi pergi cucuk baby tukang infection. So siapa salah? Doktor salah ke? Ataupun syabas salah ke? Apa solution kita? Okey. Yang kedua, bila di Sabah, di tempat yang banjir pula, pasal bila air sungai melimpah kepada takungan dan melibatkan bukan dia akan sauk bukan sekadar tempat yang bersih, dia akan sauk tempat-tempat yang kotor, kandang-kandang haiwan ternakan, dia akan sauk juga tempat-tempat kumbahan, automatically air tercemar. Bila air tercemar, penyakit akan menyebabkan, yang pertama sekali adalah penyakit yang melibatkan fecal oral route, maksudnya makan dan buang. Fecal, najis, oral, makan. Okey. So penyakit yang favorite of course typhoid, shigellosis, maksudnya shigella, dysentery, ataupun kita panggil apa-apalah cirit-birit tu semula.
Penyakit cerit-birit tu semualah. So macam mana kita nak prevent adalah masih juga hand washing, tapi air tak ada macam sekarang. Nak hand washing tahap mana? Jilat. Okey. Kedua, bila tak ada air, kita akan bercerita mengenai kebersihan para pesakit. So penyakit yang pertama akan timbul adalah penyakit kulit. Sama juga di banyak air yang tercemar. Penyakit yang terlibat adalah penyakit kulit. Sama ada dia jangkitan as a whole atau alergik sendiri. Contoh, atopic dermatitis atau infected eczema atau impetigo atau scalded skin atau apa saja melibatkan kulit boleh berlaku. Yang mana kalau anak-anak yang eczema, kalau dia tak bersihkan diri, tak basuh, tak mandi, tak balik elok-elok, bila peluh melekat di kulit dia akan miang dan dia gatal. Bila dia gatal, dia garuk. Bila dia garuk, dia luka. Bila dia luka, pasal dia tak mandi, dia tak dibersihkan, kuman jadi overgrowth. Jadi jangkitan akan berlaku. Kalau di Sabah, di Sabah pula, di belah pantai timur yang tengah banjir, pasal air tu tercemar, automatically anak-anak yang alergik automatically terus gatal, kegatalan yang teruk. Dia akan terus menggaruk sehingga menyebabkan luka, proses yang sama. Luka, gatal, jangkitan. Okey, ini dari segi kalau kita kata air sebagai punca kulit. So air boleh menyebabkan dua benda yang main. Satu, jangkitan dari segi salur pernafasan, juga salur pemakanan, dan tiga adalah jangkitan daripada kulit, sistem pertahanan badan itu sendiri. So kita lihat dua benda yang berlaku pada tiga-tiga sistem ni berlaku sama ada air atau tak ada air, lebih air atau air tercemar, hasil dia, result dia adalah sama. Okey, adakah so apa tindakan untuk rakyat negeri Selangor sekarang ni? Carilah air, wahai rakyat negeri Selangor. Doalah supaya hujan ada. Dan kalau boleh, kalau nak makan di luar, make sure tempat yang nak makan tu mesti ada source of air untuk bersihkan diri. Kalau kita ada tempat air nak basuh tangan, maksudnya dia mesti ada tempat untuk dia bersihkan pinggan. Kalau kita tempat air basuh tangan pun tak ada, takkan dia boleh basuh pinggan. Logiknya begitulah. Automatically, you all tak payahlah makan di luar untuk di dalam rakyat negeri Selangor. Kalau di pantai, di negeri yang tengah banjir, kalau boleh, tak payahlah makan di luar pasal tengah tercemar, jangan tercemar. Nanti ada masalah yang besar. Bila kita bersebut mengenai cerit-birit pada budak-budak, 90% disebabkan oleh rotavirus pada budak bawah 2 tahun. So bila kita kata rotavirus, kita dalam keadaan sekarang lebih baik kita initiate untuk ambil vaksin rotavirus kepada sesiapa yang berada tendensi untuk terdedah kepada masalah-masalah inilah, masalah pencemaran air, masalah nursery. So lebih baik yang anak-anak kecil diambil vaksin rotavirus supaya anak-anak terlindung daripada rotavirus. Jadi saya harap saya boleh menceritakan apa-apa yang perlu lagi. Ada soalan, wahai pelajar-pelajarku sekalian, sebelum kita tidur? Ada soalan tak sahabat di luar sana? Saya nak pendek je sebelum saya menyambung kepada kelas selanjutnya. Soalan? Faham? Faham? Nak tanya student ke? Cik. Okay, harap menjawab semua persoalan. Dengan itu support kasih di tabungkasih.com. Ujung tahun sila tunaikan zakat anda di tabungkasih.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.